Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyatihi wa atba'ihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah 'alaina bi futuhil 'arifin bik. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma 'allimna bima jahilna wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'a ya rabbal alamin. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi an yahdurun wa a'udzu nafsi billahi al-'aliyyil 'azim. Bismillahi ma syaa Allah la yasuqul khaira illa Allah. Bismillahi ma syaa Allah la yasrifu su'a illa Allah. Bismillahi ma syaa Allah ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillahi ma syaa Allah la haula wa la quwwata illa billah. Wa ba'du. Qala Syekh Musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fitarin. Kitab kita pakai muka surat 11. Kemudian sesungguhnya Allah berfirman dalam surah Ad-Dahri, surah Anbiya atas tu. Firman Allah Ta'ala dalam suratul Anbiya, wa ana rabbukum fa'budun, dan akulah Tuhan kamu maka sembahlah kamu akan aku. Dan juga Allah Ta'ala berfirman dalam suratul Dahri, Dahri kalau ikut warisnya itu, ayat 22, inna hadza kana lakum jazaa'an wa kana sa'yukum mashkura. Sesungguhnya segala pemberian ini adalah untuk kamu sebagai balasan, dan adalah usaha amal kamu di dunia dahulu diterima dan dihargai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian, syukur Allah Subhanahu wa taala limpah kurnia dia, anugerah dia semata-mata mewujudkan kita atas muka bumi ini. Alhamdulillah. Limpah kurnia dia dan anugerah dia juga yang menyebabkan kita dapat Islam, dan kita dapat Islam melalui mak ayah kita dengan dilahirkan kita daripada Islam. Walaupun kita tak faham Islam, kaedah syariatnya, kita dapat Islam. Alhamdulillah. Dengan Islam yang kita perolehi itu, kita dibesarkan dalam keluarga Islam, masyarakat Islam, dan environment yang membantu kita untuk jadi taat ikut perintah dia, menunaikan larangan dia. Alhamdulillah. Syukur lagi nikmat besar Allah Ta'ala beri, diberikan minat, haloba, cinta, suka, seronok untuk nak belajar dan memahami perjalanan agama ni, supaya benar-benar kita faham apakah dia perjalanan Islam, perjalanan iman, untuk jadi orang yang dapat ihsan, orang yang takwa, ahli tauhid, sentiasa zikir, ingat pada Allah Ta'ala, dan cinta kasih pada Nabi Muhammad SAW, untuk banyak berzikir dan berselawat pada baginda Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah. Syukur diberi pada kita keupayaan, keterbukaan hati untuk datang solat berjemaah, berada dalam majlis ilmu, dan diberikan kita kelapangan masa untuk terus meneruskan kuliah kita, bacaan yang kita nak sambung daripada kitab terjemah bagi Minhajul Abidin ni. Cuma atas nama kitab ni dinamakan oleh pengarang sebagai Cermin Budiman bagi Mukminin, syarah ataupun terjemah bagi Minhajul Abidin. Kita masih awal kitab ni. Saya baca dulu ayat Quran tu. Firman Allah Ta'ala suratul Anbiya, wa ana rabbukum fa'budun.
Terjemahnya kata Allah Ta'ala, akulah Tuhan kamu, maka sembahlah kamu akan daku. Perhati sikit ayat Quran tu, dalam bahasa ayat Quran ni. Terjemahnya kata Allah Ta'ala, akulah Tuhan kamu, ana rabbukum, kata Allah Ta'ala. Cuma kaedah bacaan sikit ke Quran tu, ana tu baca pendek. Kaedah baca Quran Resam Usmani ni, ana ni bila ada alif tanda bulat macam tu, tak panjang dengan bacaan dia, seolah-olah macam tak ada alif. Jadi baca wa ana rabbukum sikit ke kaedah baca Quran. Fa'buduni, kata orang Ta'ala, akulah Rabb kamu. Terjemah Melayu, Rabb ni Tuhan, yang selalu dipakai. Bahasa Arab asal Allah Ta'ala daripada ayat ni, Allah sendiri menjelaskan kat kita, menerangkan kat kita, maklumkan kat kita. Dia nak bagi tahu dialah yang Rabb kita. Allah ni dia Rabbi, Rabbul Alamin, Rabbuna wa Rabbukum. Dialah Tuhan kita, Tuhan kamu, Tuhan aku, dan Tuhan sekalian alam. Cuma apa makna Rabb ni? Antara ciri untuk nama Rabb ni, mestilah dia khalik, dia pencipta. Allah Ta'ala menjelaskan dalam Quran, dia kata, ya ayuhan nas su'budu rabbakum, kamu hendaklah menzahirkan kehambaan dan keberhajatan diri kamu pada rabbakum, pada Tuhan kamu. Siapa Tuhan kamu ni? Allazi khalaqakum. Jadi antara ciri Tuhan ni, mesti dia ada keupayaan untuk mencipta daripada tak ada kepada ada. Dengan bahasa lain, untuk nama Tuhan ni, dia mesti ada kelayakan besar pada dia, boleh mengadakan daripada sesuatu yang tak ada kepada ada, baru boleh jadi Tuhan. Jadi Allah sendiri maklum kat kita, Allah adalah Rabb kamu, kata Allah Ta'ala. Kalau guna bahasa kita, Allah ni adalah Rabb kita, maksudnya dia bahasa Arabnya Khalik kita. Sekalian kita biasa dengar lah Tuhan kita, Allah cipta kita. Cuma kena belajar untuk, khasnya atas kita belajar kitab Minhajul Abidin ni, kena belajar untuk hadir hati dan faham sungguh-sungguh, sampai kalau boleh jatuh hati, ya Allah ni benar-benar kita mengiktiraf dan kenal, faham yang dialah yang mengadakan kita daripada tak ada kepada ada. Dengan tu yang dia menzahir dan menjelaskan diri dia adalah Rabb kita. Kita kalau hanya dengan terjemah, kita tak faham maksud yang dikenaki, walaupun sebut Allahu Rabbi, Allahu Rabbi, tak jatuh hati kita ke Allah Ta'ala, bahkan tak hasil, apa nak sebut, kalau bahasa Arab sebut idrak kita ke Allah Ta'ala. Kita tak boleh capai ke dia, tak rasa hebat pun kat dia, bahkan rasa hebat ni kepada selain pada dia. Na'udzubillah. Satu antara kaedah kita untuk jelek mata hati kita, fahamkan makna Rabb ni, Tuhan tu dengar lama dah, bagi faham hebat tak hebat Allah Ta'ala, dan macam mana sepatutnya boleh tersentuh hati ke kita. Fahamkan maksud Rabb tu, ciri antara ciri besarnya, dialah allazi khalaqakum, dialah yang mengadakan kita daripada tak ada kepada ada. Sikit untuk fikir, mak kita dia lahirkan kita, yang kita asal tak ada, dialah lahirkan kita. Tu kedudukan mak kita. Allah bukan mak, bahkan mak kita pun Allah yang bagi ada mak ayah kita. Tapi kita dengan mak ayah pun kita tak sedar. Yang ni yang kata kita kena lalu proses tarbiyah, tazkiyah, apa yang tu kot istilah-istilah ulama kita, melalui proses didikan batin, macam mana cara untuk jatuh hati, buka pintu hati ke Allah Ta'ala. Tanpa belajar proses betul, walaupun satu sudut kita faham dengan pengetahuan yang sangat
ringkas, kita memang akui dah Allah ni Tuhan, Allah Tuhan kita, Allah bagi jadi kita, tapi belum ada hati dan perasaan kita ke dia. Satu antara jalan tu yang saya sebut, kita ni mak kita bagi lahir kita. Saya tak sebut ayah lah, saya sebut mak cukup rasanya. Mak kita bukan buat kita, dia cuma lahirkan kita. Tapi kita tak jatuh hati kat mak kita. Kita lebih jatuh hati kepada apa keliling kita yang kita tambah lani, ini urusan kita harian yang kita duk buat, bahkan kita duk cari, kita usahakan, bahkan kita duk rebut, bahkan hak ni lah yang kita duk bergantung harap. Kita akan jatuh itu. Bahkan kalau ada orang bagi kita hak ni, seronok besar sangat kita, lebih seronok kita daripada seronok kita dengan mak ayah kita, seronok kita dengan guru kita, seronok kita dengan isteri kita, seronok dengan anak. Berpilihan dengan bahasa itu. Bahkan kalau inilah kita faham, tempat kita bergantung dan berharap, seolah-olah nak meneruskan kesinambungan hidup kita ni bergantung pada benda ni. Kita dapat ni lah paling menyeronokkan dan paling menggembira kita. Puas hati kita dapat ni, tak dapat lain tak apa. Kalau tak kenal orang Ta'ala pun tak apa. Yang tu kot bahasa dia. Apa dia? Duit lah. Betul kan? Sehari kalau keluar kan, ada orang tunggu depan tu, dia bagi seorang 100, seorang 100. Seronok tak? Saya nak cerita kat tuan-tuan ni, Allah ni pencipta kita. Seronok tak? Tak ada perasaan. Saya yakinnya tak ada perasaan. Kita lebih seronok orang bagi 100. Tu saya sebut 100. Tak payah 100 lah. Bagi RM5 pun padan tak? Tak payah RM5 lah. Dia bagi nasi bungkus lagi yang ada tapau. Kalau tak dapat, rasa geram tak? Pasal apa aku tak dapat? Betul tak? Padahal nasi biasa, buah pula. Nasi lemak je lah, buah lah. Tapi orang lain semua dapat tapau, kita tak dapat tapau. Berasa tak? Kita tak dapat tu. Berasa tak? Berasa hati tak? Berasa hati tak tuan-tuan? Tak rasa apa-apa ke Allah Ta'ala? Allah Ta'ala ni jadikan aku. Kita tak rasa apa-apa pun. Berasa hati tak? Apalah aku ni? Tak ada perasaan pun ke Allah Ta'ala. Ya Allah boleh jadi aku. Ada tak? Tak ada apa-apa pun. Relax kan? Relax. Lambut. Tuan-tuan, saya ngaji tutup guru duk sebut, dia kata inilah tandanya kerasnya hati kita. Dan jauhnya hati kita dengan Allah Ta'ala. Yang kita ni tak hadir hati ke Allah Ta'ala, macam tak ada apa-apa, macam tak ada masalah kat kita. Sedangkan inilah yang kita kena usaha dan bagi cari, dan kita kena dapat kan. Adapun nak dapat duit, tambah ada orang bagi, kita tak payah fikir ada orang hulur kita. Nasi lemak nanti kalau katalah ada orang bagi, kita tak payah fikir ada orang hulur kita. Kita tak bawa nasi lemak keluar tu, tak ambil, siap ada orang hambat lagi, ambil. Kita tak nak ada orang hambat bagi. Tapi bab mengenal Allah Ta'ala, duk cari pun belum tentu dapat lagi. Yang ni yang mukadimah lah kita nak baca tu, nak pergi faham tu. Inilah cabaran kita dalam bab nak menzahirkan diri sebagai hamba Allah Ta'ala, nak jadi abid, nak jadi istilahnya pencinta Allah Ta'ala, pencinta Nabi Muhammad SAW. Orang yang betul-betul istilahnya mendambakan diri, menghambakan diri, mengkorbankan apa saja pemilikan diri kita, hatta jiwa raga kita untuk dia. Itulah Allah semesta alam ni. Patutnya inilah hidup kita, tapi kita belum dapat lagi. Termasuklah saya yang duduk depan ni kan. Satu duduk dalam proses mengaji lagi. Apa latihan yang telah tutup guru dulu duk ajar beri kat kita, duk buat, duk latih. Cuma bila pernah belajar, pernah mengaji, pernah dapat asuhan, tahu apa benda nak buat dan tahu apa nak cari, dan boleh kenal apa yang belum dapat dan tahu apa yang nak bagi dapat. Boleh koreksi diri, muhasabah diri, dan ada yang terlajak yang kita buat boleh patah balik.
untuk buat apa kerja yang sepatutnya kita kena buat. Ni kewajipan kita mengaji ni ya. Biar mengaji sampai tahap istilahnya sedar siapa kita, apa yang kita nak cari, apa nak bagi dapat, apa sepatutnya nak bagi hasil. Kalau benda yang memang bukan untuk kita cari dan dapat dan nak bagi hasil, kalau tak dapat ni pun tak ada masalah kat kita. Tapi jangan apa yang kita kena cari, yang sepatutnya kena hasilkan, yang tu tak dapat akan merugikan kita. Jangan yang tu kita tak dapat, kita tak rasa apa-apa. Tadi saya sebut sepir tu. Jadi dalam apa yang saya nak syarah sikit kat tuan-tuan tu tentang ayat Quran ni, kata Allah Ta'ala, akulah Rabb kamu. Jadi nak faham Tuhan tu apa? Dialah yang jadikan kita daripada tak ada kepada ada. Sepatutnya lebih besar nilai kita, kita kena rasa Allah Ta'ala ni bagi ada kita berbanding dengan orang bagi kita RM100. Satu sikit lagi nak fikir kan, tuan-tuan maya nak sekarang ni, kalau kita ada tapi pekak, tuan-tuan duduk majlis ni ada rasa nilai tak duduk majlis ni kalau pekak? Kalau nak dengar majlis ilmu lah, nak dengar apa benda bagi huraian malam ni, apa ambil faham malam ni, bila pekak, kalau andai katalah ada orang boleh bagi kita sabab untuk pendengaran, pembedahan atau seumpamanya juga bagi alat ke untuk boleh dengar balik. Kalau dia kata kena bayar RM50,000, bagi tak duit? Kalau ada duit, nak tak bagi boleh dengar balik? Betul tak? Siapa bagi dengar kita ni? Allah. Sepatutnya tu, uish, RM50,000 kita boleh bayar. Nyawa pula. Ni pun saya dapat maklumat tadi, ada ahli Korea sini yang meninggal, umur pun muda lagi, tapi tak boleh nak selesaikan pasal duduk musim Covid ni, kena pasti Covid tak Covid dulu kan. Duduk dalam peti sejuk lagi, dalam peti mayat lagi. Kalau dapat keputusan esok boleh nak selenggarakan mayat dia. Kita taklah duduk mati tu, tapi andai kata kita mati boleh hidup balik, macam rasa tak mahal yang hidup. Tuan-tuan, sepatutnya macam tu kita kena faham. Inilah Allah yang bagi kita nikmat ni. Aku ni asal mati, dia yang bagi hidup. Allah. Yang inilah Allah kata, ana rabbukum, akulah Rabb kamu, aku yang bagi nyawa kamu. Sikitlah untuk renungan dan apa nak faham. Salah satu sifat yang nak faham ke Allah Ta'ala, umum saya sebut tadi, Rabb dengan makna Khalik. Sekali lalu juga saya sebut tu, antara makna Rabb ni, dialah Al-Muhyi, dialah yang memberi kita hidup. Banyak kalau nak sebut sifat satu-satu ni, tapi besar sekali nak faham, dialah yang mengadakan kita daripada tak ada kepada ada. Allah, la ilaha illallah. Bawa tu pun semua hidup padan dah. Untuk kita faham Allah lah Rabbi. Sikit lagi saya sebut gini, Allah ni dia Rabb kita, khas atas faham Rabb tu, dialah mengadakan kita daripada tak ada kepada ada, dan dialah bagi hidup kita. Dialah Al-Muhyi, yang dia Hayyun dan Muhyi. Al-Hayyu Al-Muhyi, dia yang hidup, dialah yang menghidupkan kita. Soal, bila dia duduk bagi hidup kita ni? Tak putus-putus tuan-tuan. Macam mana lampu ni kalau duk menyala, arus elektrik sentiasa duk mengalir, macam itulah nyawa kita ni duk ada berterusan, tak putus-putus. Allah sedang bagi nyawa kat aku ni. Sepatutnya kalau nak ambil iktibar, tengok lampu tu, lampu ni sentiasa menyala pasal ada arus elektrik. Aku ni sentiasa duk hidup, Allah bagi hidup aku. Ya Allah Akbar, Allah Akbar. Tak ada wayar apa sambung kat aku, tapi dia bagi hidup. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Ni jalan tuan-tuan nak dapat tauhid. Cuma jangan tak tahu, pelajaran ni nak hadam dia, siapa bersungguh boleh hadam. Siapa tak bersungguh dia tak mau telan ni. Ustaz ni duk syarah apa tu, bacalah kitab tu, duk syarah apa tu. Jangan tak tahu tak, dia halangan nak ambil
Inilah sepatutnya yang kita nak ambil isi dia supaya menghidupkan hati kita. Hak ni kita tak nak. Kita gaduh nak pergi baca apa yang dalam kitab tu. Yang ni pun halangan juga dalam bab mengaji juga. Kalau tuan-tuan nak baca banyak-banyak, saya kata ni, balik pergi baca. Dengar saya sebut. Tak baca lah, balik tutup, duk simpan atas lemari tu. Dah bulan lepas sampai hari ni baru buka pula. Nampak? Kita kena tipu sampai teratur. Masa orang duk cerita dalam kitab ni, tak mau dengar. Duk baca kitab. Tapi bila balik, bila boleh baca kitab, tak buka lagi baca pun. Nampak? Yang inilah keadaan-keadaan yang kita kalau mengaji kan, tok guru dia akan suluh kita. Baru kita nampak, tu dia deh, aku kena kencing sampai macam tu sekali. Kena kencing. Allah Ta'ala mudahkan urusan kita. Dia bagi faham perjalanan agama ni apa dia. Dan matlamat sebenarnya kita nak mengaji ni tak dapat apa. Baik, sekali lalulah sebut itu untuk boleh faham dan boleh hadir hati. Ya Allah Ta'ala sendiri mengaku, dia kata ana rabbukum. Dah tu bila Allah Ta'ala ni dia Rabb kita, dialah mengadakan kita tak ada kepada ada, dialah bagi hidup kita yang asal kita daripada air mani pun. Sembahlah kamu akan aku, kata Allah Ta'ala. Baik, sembah tu pun tengok sikit uraian nak faham sembah tu. Sembah jasad, kita sembahlah kata Allah Ta'ala. Jadi saya duk bagi huraian kat tuan-tuan ni nak buat apa? Supaya batin kita pun boleh sembah Allah Ta'ala. Sikit huraian. Macam mana batin boleh sembah Allah Ta'ala? Batin sembah Allah Ta'ala dengan kita sedar siapa Allah Ta'ala. Itu sembah Allah Ta'ala. Bahasa lain disebut oleh ulama tafsir kita. Ayat Quran disebut fa'buduni fawahhiduni. Kamu tauhidkan aku. Itu antara makna fa'buduni wahhiduni. Kamu tauhid dengan aku. Dan makna tauhidkan aku ni maksudnya macam mana? Kamu kena sedar, ataupun antara ulama tafsir sebut fa'buduni dengan makna fa'rifuni. Kamu kenalilah aku. You must realize who am I. Bunyi orang putih sikit kan? You must realize who am I. I'm your creator. So you must know who am I. You must realize who I am. Boleh faham tak tadi orang putih itu kan? Itulah maksud fa'budu. Terjemah baca tu. Sembahlah kamu ke aku. Sikit. Kalau tengok terjemah Melayu tu, dah rasa okey ke KO? Mudah soalan tak? Rasa okey ke rasa KO? Rasa okey tak? Siapa? Memang kita ada sembah orang tak biasa ada sembah tokong dia. Belum sempurna lah faham ni lah. Pasal kita duk faham sembah tu jasad. Sedangkan antara makna yang kena faham ni, dia ada dua-dua. Apa dia? Sembahlah Allah Ta'ala dengan mana kamu kenalilah Allah Ta'ala. Mu kena sedarlah Allah Ta'ala ni siapa. Ya Allah lah mengadakan kita daripada tak ada kepada ada. Nisbah sembah jasad ada 5 waktu yang fardu atas kita. Jasad kena sembah sujud ke dia. Tapi hati ni, hati sanubari ni, iman ni, yakin kita ke Allah Ta'ala ni 24 jam kena realize kat dia, sedar kat dia, iktiraf kat dia, kenal dia, dialah sentiasa duk bagi duk kat aku ni. Itu masuk fa'buduni. Jadi macam mana nak boleh hidup hati ni, jalan hidup hati ni, macam ni, macam saya sebut ni, belajar kenal Allah Ta'ala, belajar faham Allah Ta'ala, belajar sedar ke Allah Ta'ala. Pasal kerja kita nak jadi hamba ni ada 2 konteks. Ada konteks jasad, konteks qalbi, konteks hati. Dua-dua kena bagi hidup. Kalau jasad hidup, batin mati, hati mati. Sekalipun kita duk sembah Allah Ta'ala, nama dia abid fasik. Kasar sikit lah tuan-tuan. Saya kata sekali kat saya ni, termasuk saya lah, kalau saya pun duduk makam tu, duduk tempat tu, jasad duk sembah, hati tak boleh
hadir hati dan kenal, dan tak boleh realize ke Allah Ta'ala, tak boleh sedar Allah ni lah yang bagi hidup aku 24 jam, aku duduk boleh bernafas, boleh hidup ni. Hati tak yakin dan tak hidup kat situ, nama dia orang yang sembah Allah Ta'ala tapi fasik. Pasal jasad bagi ke Allah Ta'ala tapi hati kosong. Istilahnya kita belum tunaikan tauhid ke Allah Ta'ala. Tauhid tak mana? Mengiktiraf Allah wujud zati, aku ni asal tak ada, dialah bagi wujud aku. Yang tu pun tak lulus lagi kita. Tak lulus lagi. Bab pertama kita belajar sifat 20 tu bab wujud, belum selesai lagi. Allah wujud, nak faham wujudnya nak? Dialah hakiki wujud, wujud sedia. Aku ni asal tak wujud, dialah bagi aku ada. Aku ni baru ada. Tak lulus lagi bab wujud lagi dah. Belum lulus lagi. Iman kita bab wujud tu belum lagi. Belum lagi. Oh. Belum lagi ni. Rasa macam dah ahli syurga dah. Atau yang ulama sebut fasik lagi. Istilahnya dalam bab ni kata Imam Malik, man yatafaqqah wa lam yatasawwaf faqad tazandaq. Faqad tafassaq. Siapa yang zahir fikah ada, duduk sembahyang sembah Allah Ta'ala dah, tapi walam yatasawwaf, batin ni tak hidup ke Allah Ta'ala. Istilah ulama kita sebut tak ada tasawuf, hati tak hidup ke Allah Ta'ala, tak realize ke Allah Ta'ala, faqad tafassaq, fasik. Jadi kita nak belajar ni, nak keluar daripada fasik tu. Fasik buat dosa zahir ni, alhamdulillah Allah Ta'ala dah pelihara kita banyak. Kita fasik yang banyak ni fasik kenapa? Fasik batin tak hidup Allah Ta'ala. Fasik tu lah banyak. Saya tak kata tuan, kat saya pun banyak lagi fasik tu. Dan kita kena keluar daripada fasik batin tak kena Allah Ta'ala ni. Fasik ni dia memang kena guru khas macam kita duk belajar ni. Guru khas dari sudut kata kena belajar, dengar elok-elok, belajar macam mana nak belajar hidupkan hati. Macam mana istilahnya nak buka nur basirah, buka pintu hati, nak boleh Allah Ta'ala dikenali. Allah Ta'ala ni terasa hati, faham kita siapa dia adalah pemilik makhluk yang hakiki kan. Faham ni ke Allah Ta'ala, alhamdulillah, maksudnya hati hidup ke Allah Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Ta'ala hidupkan hati saudara-saudari kita, dan dia mudahkan urusan kita nak ambil faham ni daripada ayat Quran ni. Satu ayat Quran tuan, kita kalau baca terjemah sekali lalu tak faham maksud, kita baca orang-orang tak ada apa-apa ayat Quran ni. Apa dia? Akulah Tuhan kamu, sembahlah kamu akan aku. Apa dia? Tak siapa pun. Tapi kalau faham tu dengan tengok macam sekali lalu saya sebut tu macam mana? Aku ni hak ni tak lulus lagi ni. Mudah-mudahan Allah Ta'ala buka pintu hati kita. Mati dalam keadaan hati hidup macam ni, inilah hidup. Kalau hidup beriman, mati tengah mengaji ni, baru hidup hati. Pak mati dalam iman. Inilah mati iman. Iman bukan sembahyang, bukan puasa. Itu mazhar iman, tempat zahir iman. Iman di hati. Macam mana nak ada iman di hati? Kenal, sedar, faham, yakin, hidup hati hidup. Walaupun mata tak nampak, tapi hati kenal. Yang tu, akal kita hadir, fikiran ni hadir ke Allah Ta'ala, walaupun tak nampak dengan mata. Pasal kenal dan faham siapa Allah Ta'ala. Ni hidup jadi orang beriman. Itu beriman ke Allah Ta'ala, atau istilahnya allazina yu'minuna bil ghaib, beriman dengan ghaib. Allah walaupun tak nampak dengan mata, hati sentiasa terasa, sentiasa ingat kat dia, faham ke dia. Faham apa? Dialah yang satu-satunya yang boleh mengada. Tak ada siapa kongsi dengan dia. Baik. Itu jalan untuk jadi abid yang kita duk baca ni, Minhajul Abidin, atas nama asal kitab. Dan juga firman Allah Ta'ala, Suratul Dahri. Lagi jelas hak ni lah.
Tang mana ni kata dia, inna hadza kana lakum jazaa'an wa kana sa'yukum mashkura. Terjemah dia, sesungguhnya kata Allah Taala, segala pemberian ini adalah untuk kamu. Seingat saya masuk ayat Quran ni, pemberian yang dimasukkan ni apa? Syurga yang Allah Taala sediakan dan apa yang ada dalam dia. Inna hadza kana lakum, semua pemberian Allah Ta'ala bagi syurga, boleh melihat Allah Ta'ala dalam syurga ni, adalah untuk kamu. Allah Ta'ala sedia tu semua untuk kita. Pasal apa? Sebagai balasan. Balasan apa tu? Balasan iman kita ke dia. Satu syarat nak masuk syurga, iman. Iman walaupun ada sebesar zarrah, hidup hati sanubari ke Allah Ta'ala, layak masuk syurga. Penzahiran iman tu asyhadu an la ilaha illallah. Penzahiran iman tu sembahyang. Penzahiran iman tu taat, jauhkan larangan. Tapi bukan semata-mata zahir tu taat adalah iman. Iman mesti betulkan dalaman, betulkan hati sanubari. Ya Allah dikenali, Allah diperasani, Allah hadir di hati. Allah, kita cam setiap individu dan peribadi. Kenal dia? Allah bagi ada aku, Allah bagi hidup aku. Ni kita boleh dalam masjid je dah ni. Allah bagi aku dalam masjid, alhamdulillah. Kita boleh sampai tepat waktu dia, Allah bagi sampai aku, alhamdulillah. Bagi hadir tu, bagi hadir, ajar bagi hadir hati. Inilah antara latihan-latihan diajar oleh tuan ulama kita. Ambil sanad dia bersambung sampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang Rasulullah ajar pada para sahabat awal-awal Islam. Inilah Rasulullah ajar. Masa tu tak ada sembahyang lagi, masa-masa tak ada puasa lagi. Mana ada apa amalan? Amalan sembahyang setahun sebelum hijrah. 12 tahun awal Islam ajar apa? Ajar iman, bina, sedarkan diri ke Allah Ta'ala. Allah jadi aku, Allah bagi hidup aku, Allah bagi lihat aku, Allah bagi pandang aku, Allah jadikan matahari untuk aku. Kena sedar kan, apa yang ada keliling ni Allah Ta'ala sedia ni semua untuk kita. Khas ayat Quran ni sebut nikmat dalam syurga esok tu suku. Bahkan kalau atas jalan isyarat, inna hadza kana lakum jazaan, semua yang ada keliling kita ni Allah sediakan untuk kita. Kawan untuk kita, isteri untuk kita, anak untuk kita, matahari untuk kita, masjid ni untuk kita, kipas ni untuk kita, tiang ni untuk kita, tak ada tiang ni untuk ampun kita. Semua yang ada keliling ni semua untuk kita. Tok Imam untuk kita, tak ada Tok Imam, kita imam weh. Tok Bilal untuk kita, lampu untuk kita, matahari untuk kita, malam untuk kita, siang untuk kita, kapet untuk kita. Tak ada benda yang dalam dunia ni bukan untuk kita. Ya Allah. Melengung kita kalau dengar tu. Ya ke? Cuma untuk kita saja lah. Untuk orang lain pun dia juga. Allah Ta'ala akan sedia untuk semua. Tu inna hadza kana lakum. Ni semua untuk mu. Khasnya atas kata ayat ni, maksud dia nikmat syurga. Yang ni semestinya kalau syurga, nisbah apa yang kita dah kenal Allah Ta'ala tu, dia bagi kita pula di akhirat esok. Yang ni balasan. Wa kana sa'yukum mashkura. Terjemah sekali lalu tu, dan usaha amal kamu di dunia ni. Amal mana ni? Saya duk syarah kat tuan-tuan ni, saya tak bicara amal zahir saja. Saya duk sebut amal iman ni. Hati ni hidupkan ke Allah Ta'ala, sedarkan ke Allah Ta'ala. Inilah adalah usaha amal kamu dahulu diterima dan dihargai oleh Allah Ta'ala. Jadi sebab kita iman dengan Allah Ta'ala, hati kita sedar dengan Allah Ta'ala, walaupun sebesar zarah ni, walaupun sebesar zarah, Allah Ta'ala tak akan sia-siakan walaupun sebesar zarah tu. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Siapa beramal walaupun sebesar zarah, pasti akan dapat balasan di akhirat esok. Yarah tu asal mana? Ra'a, yara, melihat.
pasti akan dapat lihat balasan, bukan saja lihat, dapat capai. Kalau orang iman, dia dapat lihat, dia dapat capai. Hatta orang kafir, atas kata ulama tafsir, kalau orang kafir buat kebajikan, dia bina rumah orang tua-tua, dia akan lihat kebajikan yang dia buat, cuma dia tak boleh dapat nikmat kebajikan dia, pasal syarat dia tak ada, iman tak ada. Syarat kita boleh dapat balasan esok dengan amalan yang kita buat, walaupun sebesar zarah kita akan tengok dapat balasan, syarat dia iman. Orang kafir dia pun akan tengok amalan yang dia buat, besar-besar gunung, besar-besar bukit, tapi dia tak boleh ambil manfaat dan dapat balasan pasal syarat dia tak ada, iman. Jadi beza kita dengan orang kafir tahu mana? Iman. Kalau hati kita tak hidup ke orang Ta'ala, maksudnya tak ada iman lah ke orang Ta'ala. Jadi yang kita nak usaha, dan jangan tak tahu kan, hak ni lah usaha yang paling susah sekali nak bagi dapat. Apa dia? Nak bagi hidup hati iman ke orang Ta'ala. Itu paling susah sekali. Tak percaya, muhasabah diri nak. Hati nak hidup ke orang Ta'ala, ni lah amalan paling susah sekali. Saya memang kita nak jumpa tuan tu. Nak kata apa yang kita usaha walaupun sebesar zarah, khas tak mana yang menyebabkan jamin dapat balasan tu iman. Tak ada iman walaupun amal sebesar gunung, hanya boleh yarah, lihat, tak boleh ambil manfaat. Antara iman tu siapa? Hadirkan hati, Allah yang bagi aku boleh taat ni, alhamdulillah, tu iman, dapat balasan. Kalau duk buat amal tak ada iman ke orang Ta'ala, tengok aku buat ni, aku hebat ni, tak ada iman ke orang Ta'ala, ujub nama dia, kagum diri. Balas amal, balasan boleh nampak tapi tak manfaat, iman tak ada. Maksud apa? Tak hadir hati, Allah yang bagi limpah kurnia ni, ujub, hijab daripada dapat ambil manfaat. Takabur pula, tujuh riak, tambah buat untuk orang pandang. Hati tak hidup langsung ke orang Ta'ala, bahkan hidup dia tak orang nak tengok dia dah. Hijab, bukan iman nama dia. Amal ni bukan atas iman, bukan dia atas tasdik ke orang Ta'ala, bukan hadir hati ke orang Ta'ala, nama dia riak, hijab. Nampak amalan tak manfaat sikit pun, tak manfaat sikit pun. Pasal apa? Tak hadir hati ke orang Ta'ala. Satu apa saya sebut kat tuan-tuan tu, walaupun hati kita boleh hadir, terlalu kerdil dan sedikit rasa Allah yang beri aku ni, walaupun sebesar zarah tu, orang Ta'ala akan bagikan balasan lebih baik daripada dunia nak isi dah. Itu iman tu. Bahkan yang tu adalah anak kunci untuk melayakkan masuk dalam syurga, kekal abadi dalam syurga, walaupun iman sebesar zarah. Tu mahal iman tu. Dan jangan tak tahu, ilmu tu tamalan ni susah dah nak dapat. Nak cari ada orang nak didik kita dapat iman susah. Dengar saya sebut, susah. Hatta kita nak usahakan nak bagi hidup iman ni susah. Try dengar saya sebut. Nak hidupkan iman susah. Nak main jemaah ada agak susah dia, tapi boleh buat lagi. Nak main Jumaat boleh hadir lagi. Nak main mengaji boleh hadir lagi. Tapi nak hidup hati, ya Allah, kau yang bagi mengaji aku ni, kau yang buka pintu hati aku boleh hadir masjid ni. Nak hadir dalam hati tu, iman tu, yakin kau Ta'ala tu, hati tu sedar kau Ta'ala tu, hidup kita realize kau Ta'ala tu. Waktu paling susah sekali. Itu cabaran besar dalam hidup ni, bukan amalan zahir, amalan batin tu. Itu syaitan dia tak takut kita sembahyang banyak-banyak kalau hati tak hadir. Kalau hati hadir, dengan hadir hati tu sembahyang, tu dia lari jauh. Tapi kalau amal banyak, sembahyang banyak, hati tak hadir, hati lalai, dia lagi banyak lagi. Sembahyang lah banyak-banyak. Sehari semalam tak usah duduk keluar masjid, sembahyang. Dia tepuk tangan, sembahyang. Kena kencing dia. Orang lain semua tak sembahyang no? Aku seorang sembahyang dalam masjid ni. Orang lain tak sembahyang, habis punah. Daripada akar sampai pucuk, habis. Siapa mana? Bukan iman dengan Allah Ta'ala, amal dia. Na'udzubillah. Mudah Allah Ta'ala pelihara kita. Yang ni antara intipati yang dia nak isyarat, nak tunjuk kitab kita ni macam mana nak tunjuk minhaj dia,
perjalanan dia untuk jadi abid macam ni. Jadi besar tu perjalanan hati. Kita minta tolong baca. Kemudian sesungguhnya kita telah merenungkan dengan telitinya mengenai ibadat pengabdian diri kepada Allah itu, serta kita berfikir jalan ke arahnya daripada mula awal punca-puncanya hingga kepada tujuan matlamatnya, yang mana adalah menjadi cita-cita kemahuan orang yang menjalaninya. Baik, itu dulu. Jadi kitab kita ni, kata dia setelah dia tunjukkan ayat Quran tu, nak menunjukkan kita ni nak pergi mana ni. Dia nak tunjuk dalam kitab ni daripada awal jalan sampai ujung, last sekali. Sikit saya sebut ini, ujung kitab kita ni dia akan akhiri dengan aqabatul hamdi wa syukri. Sepanjang hidup kita duk puji dan syukur Allah Taala. Tak ada benda lain buat. Puji, syukur. Puji, syukur. Sakit pun, kena COVID pun, syukur lagi. Itu hamba gila punya. Sakit pun, susah pun, makan pasir pun, alhamdulillah. Ni. Patah kaki, accident, alhamdulillah. Tak pernah, tak ada puji Allah Taala. Itu last hamba, excellent, the most marvelous hamba. Apa saja ada kat dia, dia tak pernah tak puji Allah Taala. Kalau kita biasa lalu dengar, dapat nikmat puji, dapat bala sabar. Dia tak pernah ada istilah sabar, bahkan dapat bala pun puji. Siapa? Dia bagi aku sakit, dengan tu aku ingat dia, alhamdulillah. Patah kaki, tak gaduh nak pergi berjalan dah. Duk rumah boleh zikir banyak, tak gaduh dosa mata, alhamdulillah. Tak payah nak gila tak gila lah orang macam ni. Yang ni hujung kitab. Bila nak sampai tahap tu, nak sampai hujung satu hal, tapi tak tunjuk ni akhir jalan. Awal jalan dia ajar orang, nanti dia ajar taubat dulu, taubat dulu. Taubat apa? Duk bodoh, duk malas, duk ikut nafsu, tak mau pergi masjid, hati kosong, tak mau zikir, tak mau selawat, taubat tu dulu. Tak mau pergi masjid, kepiah nak lekat atas kepala pun tak boleh, aurat pun tak boleh tutup lagi, duk pakai seluar ketat, duk kayu basikan, nampak habis putih-putih semua, bohwi biasa itu. Tak faham sudah saya sebut apa kan. Gaduh lagi nak dengar muzik, nak dengar lagu, dengar hak ni, taubat bagi hak tu betul dulu. Pasal apa? Hak Zohir ni pun nak pergi masjid pun tak boleh, nak pergi surau pun tak boleh, nak dengar majlis ilmu pun tak boleh lagi. Taubat dulu hak tu. Mula-mula jalan. Ni nak tunjuk. Sambung. Maka didapatilah jalan ke arahnya itu menempuh jalan yang sangat sukar, laluan yang amat payah, lagi berbukit bukau yang berliku-liku, berganda-ganda kesusahan, jauh perjalanan, besar pancaroba, banyak pula sekatan dan halangan, berselirat dengan onak duri, banyak seteru penyamun perompak, tidak ramai yang hendak membantu dan menjadi pengikut. Dia sebut tu, saya tak syarah. Kitab tu tuan-tuan baca tu padahal saya tolong bagi clear sikit. Jelas. Nak jalan ke orang salah memang bukan senang. Tu nak sebut. Jalan apa susah ni? Hak zahir ke batin? Batin. Soal, zahir susah tak? Susah juga. Susah juga. Tapi nak bagi mudah dia batin. Batin ni dia dah mula kenal, hak susah pun ni jadi senang. Nak bangun malam susah ke payah? Jawab. Pasal apa susah? Batin kita tak kenal siapa Allah Ta'ala. Satu susah. Orang yang dah kenal Allah Ta'ala, macam mana? Tak ada masa nak tidur waktu malam. Kita ni tak boleh tidur dah malam. Nak bagi tidur. Pukul 2 tidur. Golek. Sampai pukul 3 tak lena lagi. Awak tak mau lena tu. Sorry, saya tak sebut apa-apa. Apa masalah kita ni? Dia dah bagi peluang untuk kita pergi kat dia, tapi kita lari kepada dia, kita tak mau. Dia kata, apa perjalanan susah ni? Susah zahir kita nak bawa ke orang Ta'ala ni, pasal batin kita belum serah diri kat dia, belum kenal dia. Jadi itu yang kata berliku-liku susah payah, memang susah kan. Satu saya kata, nak bagi hadir hati ke Allah Ta'ala ni, hak ni paling susah sekali. Satu hati ni pula dia jadi macam ni. Bila dah mula hadir hati, kenal, hati dah makin seronok, kenal, dia seronok kan.
Memang tak ada benda dah dalam dunia ni hak seronok melainkan hanya ingat Allah Ta'ala. Dia jadi itu. Tapi nak dapat mula-mula paling susah. Saya ngaji ada guru sebut macam ni, nak kira susah dan senang. Pasal mula-mula rintangan kita memang mula-mula sangat susah. Saya nak cerita pengalaman yang rasa saya, kita masing-masing ada pengalaman tu. Sekali bos saya nak cerita apa saya ngaji tu guru tu sebut. Tuan-tuan nak mula-mula main masjid dulu susah. Ikhlas sebut, susah tak? Dah biasa main masjid, susah tak? Susah. Memang bodoh lah kan tu. Duk susah lagi. Tak biasa main masjid, tuan-tuan fobia tengok masjid tu. Orang kata apa lagi? Main masjid tu rasa macam semua orang duk tengok kita. Kita tak biasa masjid ni, mesti orang tanya, main mana? Duk mana? Padahal kita orang kampung ni, anak siapa? Anak siapa? Betul. Ada pengalaman tu? Tak ada? Kau beranak-beranak dah main masjid dah? Oh gitu. Ada pengalaman pakai kepiah? Selalu tak pakai kepiah, selalu pakai songkok hitam, tukar pakai kepiah. Ada tak berasa satu? Susah tak? Susah. Tu pun ada susah dia. Ada susah dia. Tapi bila dah langgar susah tu, senang tak? Tak ada siapa lah. Tak ada siapa peduli lah. Aku pakai kepiah. Orang puji ke orang kata apa? Lantak lah dia kata. Pakai lebay nampak? Boleh jadi tok imam dah tu. Mula-mula macam mana? Macam nak kiamat tu. Pakai kepiah tu. Tambah ikat serban. Tambah pakai jubah macam mana? Alim nampak? Saya silap buka kepiah tu. Ni cabar aku ni. Ni kan? Pernah jadi imam tak? Pernah jadi imam tak? Mula-mula hari jadi imam macam mana? Ketar lutut, belagak lutut tu. Allahu Akbar. Mula-mula jadi imam. Dah hari-hari jadi imam tak ada heran 100,000 makmum belakang mu. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tak ada risau apa apa? Dah biasa. Mula-mula tu getar. Mula-mula pegang tangan Tok Kadi yang getar. Sorry saya sebut benda tu. Iya. Okey, cukup. Banyak angan lagi saya pergi kot tu kan. Memang apa benda pun susah. Khasnya perjalanan kita nak sebut ni perjalanan batin ni. Mula-mula memang perit kan. Tapi dah mula dapat, dia tak ada dah benda seronok melainkan pergi jalan batin. Tengok orang duk sibuk ni, astagfirullah. Ya Allah. Dan kita kalau berguru dengan disiplin betul, kita tak akan tengok apa yang aib pada orang, kita nak mengaibkan dia tak. Bahkan kita akan aib diri aku. Aku pun masalah agak, aku pun lebih kurang lemah agak. Astagfirullah. Ya Allah ampunkan aku. Pasal apa? Tapi syarat kena berguru lah. Kena berguru. Tak berguru tak boleh. Dia kena patuk orang. Dia empat mana bayang tak lagi. Dia hidup. Ni kena Tok Imam saja main lambat. Jadual jadi imam, aku jadi imam. Habis semua dia tikam. Buah nama bila aku pula jadi bila. Aku tak nama apa pun jadi bila aku kena azan. Pupeng. Tak jadi lah tu. Jaga. Yang tu tak berguru. Jaga. Kalau berguru dia tak jadi tu. Satu kena berguru ni boleh. Pasal guru dia akan bimbing kita. Bawa pergi tu. Pula tu dia akan tunjuk jalan betul yang jana. Dia akan tunjuk kita. Kita tambah pula duduk kuliah dia akan bimbing kita satu nak jalan ke dia mana. Jadi saya nak tunjuk apa? Bandingan tutup guru kita ada sebut susah mula-mula ni nak sebut susah mula. Memang nak pergi jalan batin ni dia susah mula-mula. Tapi dah mula hidup tuan akan seronok tu. Dah seronok jaga jangan tinggal. Siapa? Dah tinggal dia akan susah balik nak pergi duduk tempat tu. Dia memang macam tu. Sikit lagi saya sebut masih itu. Tak sebut lagi hak tok guru duk pergi pesan ni. Contoh susah ni. Kalau tuan-tuan duduk biasa baca Quran sehari, 2 hari, 3 hari, seronok sedap baca Quran. Minggu, sebulan. Dia tengok satu hari tu ada kenduri, tak boleh baca Quran hari tu. Satu hari dia tinggal. Esoknya nah dia lemak. Satu hari dia tinggal. Kalau boleh cover balik, baca Quran lagi. Tak apa, steady balik. Tu tinggal pula satu hari lagi. Dia dah mula lah. Lepas tu nanti mula-mula tinggal sehari. Lepas tu makin kerap tinggal pula sehari lagi. Makin kerap lagi kerap tinggal. Lama tinggal. Lama-lama nak baca Quran payah
payah pasal apa? Dah biasa tinggal. Tambah dalam bab batin, tambah dalam bab nak amal ni. Amal zahir pun kadang payah, tambah nak amal batin kita tinggal. Lagi payah kan? Lagi payah. Pasal cabaran dia banyak. Dia akan sebut tu lah, berliku-liku, ada penyamun, ada perompak kan. Pasal kita duk buat amal ni, antara penyamun perompak besar sekali kita nafsu syaitan. Tu Dan syaitan kita tak kena cara dia duduk selesa kita. Nafsu diri kita yang kalau kita tak asuh dia, taat kepada Allah Taala, dia akan sentiasa pulas. Jadi saya nak sebut nasihat tu guru tu kata apa? Nak cerita tentang kata susah tu. Kita ni memang mula-mula susah. Dia ibarat macam roket nak pergi ke angkasa. Roket tuan daripada tempat stesen nak lepas tu, nak pergi, pasal kita faham bumi dia ada atmosfer ni. Dia ada sampai tahap lepas tarikan graviti. Dia faham yang saya sebut apa? Daripada bawah ni nak naik atas tu bukan senang kan. Dikira tu 10, 9, 8, cerita api lah gitu lah. 3, 2, 1, launch. Pergi aku nak naik tu. Sampai satu tahap tangki minyak petrol dia apa, bakar dia habis. Dia buat apa? Dia tanggal tu nak pergi ingat dia ni. Tanggal ni. Naik lagi. Dia tak boleh berhenti lah, berhenti habis. Boom jatuh. Challenger dulu meletup tahun berapa tu, habis. Tangki nombor 2 pula lekang. Dia tapi mesti terus. Berhenti tak boleh berhenti. Sampai satu tahap lah. Itu tu. Dia tak payah ada bahan api lah. Bumi ni dia pusing. Dia pusing sehari 27 kali. Tak payah ada bahan api. Mula-mula memang susah. Mula-mula memang susah. Dan mula-mula kena istiqamah. Satu tak duduk main masjid je lah. Bertahun dah. Satu sedang. Orang mula-mula nak mari tak budak-budak muda. Apa orang boleh kira budak muda. Macam bersiar semua orang tua orang semua. Bukan saja bersiar, semua tempat kita. Pasal apa? Ni pasal semua dah biasa latihan main masjid, main mengaji. Main mengaji pun pasal apa boleh duduk depan. Dah biasa duduk depan. Yang main belakang tu nak duduk depan tu, jangan tak tahu. Saja usik tu. Iya tuan, tak percaya try tak. Bagi hak belakang tu main duduk depan ni. Tak boleh main RM10 dah bagi. Dia main sungguh lagi, biar sungguh tak apa bagi. Betul. Tak bagi kitab free lah tuan. Tentu. Hai, kita bayar muka berperang tu. Apa nak cerita ni? Nak sebut memang dia ada susah. Memang ada susah payah dia tu. Okey. Saya cuma bagi pencerahan tu. Baca balik kalau tuan baca banyak kali. Tu dia. Berbukit buka, bergunung, berliku, berganda. Berpancar roba banyak sekatan. Okey. Terus semuanya. Sesungguhnya seperti inilah berhak keadaan pelaksanaan ibadat kepada Allah itu, oleh kerana ianya jalan laluan ke arah syurga, dan ini jadilah ia membenarkan apa yang pernah disabdakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi betul lah apa dia nak sebut ni. Apa yang disebut kata susah ni, dia nak datang dengan satu hadis nak menyokong kaedah yang dia nak sebut. Memang jalan nak pergi ke Allah Taala ni, jalan atas kata nak pergi jalan ke syurga ni memang bukan benda senang. Bukan dia kata, sabit dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terus. Ala wa innal jannata khuffat bil makarihi, ala wa innan nar khuffat bis syahawat. Artinya hubaya bahawa sesungguhnya syurga itu dilingkungi dengan berbagai-bagai kebencian. Ingat bahwasanya neraka itu pula dikelilingi oleh bermacam-macam keinginan nafsu. Cuma ambil bahasa Jawi sikit. Ni bahasa klasik ni. Klasik pun tak klasik mana lagi. Kalau buka kamus jumpa. Tuan Google pun jumpa. Hubaya ni dia terjemah daripada bahasa Arab ala. Hubaya ni apa? Attention please. Please take alert. Okey. Dia perhatian
dengan menggunakan ungkapan lemah lembut. Tu hubaya. Macam bahasa Inggeris sebut ladies and gentlemen, attention please. Itu hubaya. Baca pun kena baca itu. Hubaya. Kalau Quran pun ala wa innal jannata khufas bil makari. Ala ni dia talabu syai' bil layyin. Itu maksud hubaya tu. Kalau tuntut suatu dengan keras, attention. Dia lain bunyi dah. Yang tu bahasa Arab dia bukan ala, dia halla. Tuan-tuan Arab lah tak hadam lah, dengar lagi dia halla takhruj, maksudnya keluarlah. Tu bahasa Arab dia guna halla. Kalau awak dipersilakan keluar dengan cara hormat, ala takhruj min hadzal bait, ala takhruj min hadzal masjid, ala takhruj. Kalau please go out from this place, please. Jadi menyuruh sesuatu, memperingat sesuatu dengan cara sopan. Tu hubaya. Kalau nak suruh sesuatu dengan rude way, you bullshit, get out. Bullshit tu get out from here, go to hell. Tu kasar tu. Kalau please, I beg you, please make yourself out from this place. Lembut tu. Ini Allah. Janganlah tak tahu, ambillah berkira sikit. Tu kalau kita faham hadis Nabi dan Rasulullah ni, orang ni macam mana? Allah lembutnya, sopan santun ni. Kau macam kita kasar, saya pun kasar kan. So Rasulullah ni kalau kita jumpa, angkat. Tak ada orang aku tengok bahasa lemah lembut melainkan Rasulullah. Dia tegas pun, kalau dia tegas, tak ada aku tengok orang yang tegas melainkan Rasulullah. Dia juga. Dia memang akan bertegas atau berlemah lembut, memang akan letak pada tempat dia. Itu Rasulullah. Jadi hadis Nabi ini, Rasulullah kata syurga ni jaga, dia dihiasi dengan benda-benda yang nafsu tak suka. Neraka ni memang benda tak elok. Tanya orang kafir pun, orang kafir tak nak masuk neraka, betul tak? Tapi jalan nak pergi neraka ni, semua benda yang menarik syahwat dengan disukai oleh nafsu. Saya tak syarah pun tak apa dah tu. Kalau saya sebut main masjid, walaupun ada aircon, walaupun orang siap makan, contoh macam mana? Senang nak duduk masjid. Berperang kan. Kat rumah macam mana? Mana ada peraturan macam ni? Tak semayang pun tak apa, buka TV, pasang kuat-kuat, jolok telinga, duduk atas kursi terkangkang ke apa ke, buat nasi ke. Siapa nak peduli dengan kita? Kan? Nafsu suka tu. Yang ni macam mana? Tambah duduk dekat. Ustaz duduk tengok ni, tidur lah kena jekah saja. Macam tu. Saya duduk belakang tu. Nafsu dia suka duduk belakang tu. Duduk depan ni tambah, kalau tak kena jekah pun saya kena cuik je. Panggil gitu ya. Lah. Nanya orang terboynya muka. Tu. Nafsu tak nak tu. Nafsu tak nak kena tegur. Nafsu ni kalau boleh free, bebas, ikut aku. Tak percaya tuan-tuan try tengok. Siapa-siapa yang dia duduk bebas, tuan-tuan kekang tengok. Anak tuan-tuan selalu tak biasa duduk buat apa-apa arahan. Malam ni ikut. Hang suka tak suka, ai kata ikut, abah kata ikut, jangan tak pi. Abah kata pukul 6, hang 5.50 kena tunggu dah dalam kereta. Dengar kan? Jom bagi arahan ada nak. Dia boleh patuh tak patuh? Faham tak sebab apa? Tak pun saya bagi patuh kat tuan-tuan pun payahlah, padahal dah. Saya boleh datang 6.50, datang tuan-tuan tak boleh datang 6.45. Boleh? Faham? Kalau kena macam tu, tobat tak panggil saya dah. Tobat. Pasal apa? Nafsu tak suka. Siapa datang kat siapa? Macam tu kan. Bukan nak tunjuk belagak tak, tapi nak kata nafsu dia tak suka duduk di bawah arahan. Nak cerita perangai nafsu tu. Nafsu ni dia tak suka duduk bawah arahan. Nafsu ni dia suka free, bebas. Kok bahasa kita apa ni? Kok weh. Kan tu. Kok weh.
Mu sibuk apa? Dah baru duduk 2-3 hari main bersiap dia tunjuk sapala kita lah. Sekeh lagi. Tambah pula umur muda. Ustaz umur apa? Saya 80 tu. Makan garang awak je dah ustaz. Tapi kalau ada orang kata, Ustaz, terima kasih lah. Umur 80 tu. Ui, hak ni memang respect. Jumpa cium tangan. Betul tak? Bukan senang tuan, nak boleh duduk rendah diri. Terima kasih ke orang muda. Bukan senang. Terima kasih lah. Muncul lah Ustaz mari. Boleh ngajar kami. Lalai banyak dah Ustaz. Ni pun nak mati tak apa hari dah. Dia boleh terima tu. Kita ajar pun, dengar pun. Meleleh mata dengar. Ya Allah. Aku ni nak mampu dah. Tak ada apa lagi dah. Ya Allah. Ya Allah. Hak ni memang steady. Orang ni memang special dah. Nafsu dia tu dia dah tak ikut kendak dia dah. Dia betul. Tu. Lama dah aku hidup kena tipu orang kecil dengan nafsu. Astagfirullah. Ada orang yang tu? Ada. Ada orang hati dia lembut sangat macam ni. Mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi kita hati lembut macam tu. Amin ya Allah. Baik, lagi terus dan baginda sallallahu alaihi wasallam ala wa innal jannata huznun bi rubu'in khuznun ala wa innan naru sahlun bi syahwatin. Artinya ingat sesungguhnya syurga itu sampai kepadanya dengan bersusah payah jalannya mendaki, bengkang bengkok, curam bergaung. Jaga sebaliknya bahwasanya jalan ke neraka itu senang, mudah, landai, rata. Siap. Yang ni lah istilah-istilah bahasa-bahasa kiasan yang Rasulullah pakai. Tahu mana ni? Dia kata nak pergi syurga, jalan nak buat agama memang susah. Memang susah sangat. Tuan saya kata anak tuan-tuan untuk fikir je. Anak tuan-tuan nak sebut tahun ni UPSR tak ada lah. Contoh pergilah kalau UPSR dapat 5A. 6A kalau ni. Kalau ni 6 subjek ya. 6A. Memang pelajar terbaik sekolah. Tuan-tuan 6A ni tuan-tuan kalau ada tawaran isi borang dah. MRSM ke nak pergi masuk pondok. Ya. Ikhlas je Pak. Tak main lah pondok. Pondok tu dengan ayak tak ada elektrik, tak ada. Duduk pondok pakai lilin, pakai selekeh, pakai plekat. Takkan nak jadi tok imam ya. Masa depan dia ada ke? Jangan tuan-tuan. Nak ikut kehendak Allah Ta'ala dan Rasul ni bukan senang. Takkan macam tu. Macam-macam. Pasal apa? Jalan untuk pergi betul-betul jalan Allah Ta'ala ni halangan cukup banyak. Saya nak buat misal mudah gitulah kan. Tapi kalau pergi apa PLKN ke pergi melawat Korea ke pergi Australia ke dapat cabutan bertuah ke macam mana? Hantar sampai pergi airport macam pergi Mekah pergi haji tau. Pergilah jaga diri baik-baiklah ya, bagi duit lagi. Anak pergi pondok ni mau nak pergi itu saya sebut nisbah mak bapak tak nak bagi anak dia tu. Ada terbalik pula. Anak pula nak pergi masjid, mak bapak pula tak bagi. Dia kata tu. Anak pula mengaji. Kalau boleh nak jadi hafiz abah tu. Nak jadi hafiz. Mu lupa Al-Quran masuk neraka mu tu. Dia bagi takut budak tu. Budak tu punya seronok dengan hafal Quran. Mu hafal Quran, mu lupa masuk neraka. Lupa Quran dosa besar betul tak? Mu nak hafal Quran. Kawan tu pun jam. Batal tu. Mu jadi tok imam, jadi tok imam senang. Ni dosa orang kampung tak sembahyang, mu dosa atas bahu mu. Mu nak jadi tok imam. Dia awak dengar betul kan apa aku buat takut. Orang tak faham dia kan jadi macam tu. Dia jadi susah nak ikut syariat ni. Kalau orang mudah kalau kata, tu kata jangan tak tahu jalan nak pergi ke jalan agama semua boleh ikut-ikut. Tambah nak ngaji tauhid, nak khatam kitab, nak ikut disiplin ulama dulu. Jangan tak tahulah. Memang dia sangat susah. Cuma kita ni kata kadang-kadang tak rasa susah pun tahu. Yang kita jalan tu tak susah mana. Kita ni orang kata tak duduk
hemah yang sepatutnya hemah kena buah paling tinggi sekali, kita tak ambil tu. Satu, kita rasa tak susah mana, cuba bubuh hemah tinggi sikit, cuba bubuh semangat nak hafal Quran, bubuh itu sudah. Senang tak? Jangan kata apa, baca dulu dengan bertajwid. Tanyalah hukum tajwid tak mana bos, aku boleh jawab. Bangun tidur pun aku jawab tajwid betul. Boleh tak buat itu? Nak bagi hemah tu, bukan senang. Bukan senang. Okey, saya syarah pada anda kan, tapi semua tu sabit dengan hadis Nabi nak menunjukkan jalan untuk ke jalan Allah Ta'ala ni memang dia susah sebenarnya. Satu dah sikit. Kalau senang, pujilah Allah Ta'ala banyak-banyak. Allah Ta'ala dah mudah dengan kita. Alhamdulillah, mudah. Ada benda kadang-kadang kita tak ada pun, tak tahu orang ajak, kita pun buat hati pergi. Kita bukan nak pergi masjid, orang ajak, jom pergi masjid. Jom. Ya, senang. Jom pergi ngaji, kita pergi ngaji. Elok. Tengok orang ajak kita pula tak pergi, kita pula pergi. Alhamdulillah, Allah dah mudah kan. Dia buka pintu hati kita, kelepuk satu. Orang yang dulu ajak kita, dia pula tak mari, kita pula datang, kita pula kena ajak dia. Ada macam tu? Ada. Nak kata macam mana? Ada orang yang Allah Ta'ala mudahkan dia, sangat mudah macam ni. Alhamdulillah. Cuma bila ada yang susah macam mana, ditaklif atas kita untuk mujahadah dalam hawa nafsu, lawan kehendak-kehendak yang salah ni, ditaklif kita, diberati kita, maksudnya disyariatkan kita untuk lawan benda-benda yang salah ni, pergi jadi orang yang patuh pada Allah Ta'ala. Terus Kemudian serentak dengan sedemikian itu semuanya, sesungguhnya keadaan hamba manusia itu lemah. Masa pula kalut, sukar, pekerjaan berhubung dengan agama akhirat mundar-mandir, tidak mempunyai fahaman yang cukup, waktu lapang singkat, berkalut dengan kerja-kerja keduniaan banyak, umur singkat, membuat amalan akhirat tercuai, malaikat yang mencatat melihat ajal ketetapan mati hampir, pelayaran jauh, dan ketaatan itulah saja menjadi perbekalan yang mesti ada. Kiranya taat itu terlepas, maka tiadalah jalan untuk kembali kepadanya. Sesiapa yang dapat menang dengannya, sungguh tentulah dia berjaya, lagi berbahagia selama-lama sepanjang masa, selagi ada detik ketika. Dan barang siapa telah luput oleh demikian itu, rugilah ia bersama-sama orang yang rugi, dan binasa dengan orang-orang yang binasa dalam neraka. Na'udzubillah min zalik. Jelas dia nak sebut, dan dia nak bagi penjelasan kat gitu, bahawasanya jalan nak pergi ke Allah Ta'ala ni memang susah. Bekal dengan umur yang pendek, kerja lagi kan, dengan anak isteri ni, COVID lagi, tak silap kena apa, PKPD, jenuh dah, stay at home, tak boleh buat apa-apa aktiviti. Nak sebut apa yang makan, umur pendek, malas ada, cabaran lagi, internet lagi, maksiat lagi, bodoh lagi, macam-macam halangan kat kita ni. Jadi siapa boleh lawan hak tu, boleh bangun untuk taat. Kena katalah contoh PKPD, kena duduk stay at home, muncullah di rumah, boleh banyak aja Quran, boleh selawat atas Nabi, boleh tengok anak bini, boleh ajar anak mengaji, tengok seorang. Dulu tak dan nak perhati, ni boleh ajar seorang sehari 5 kali. Lepas main madu ambil Quran ajar, semak seorang semak. Kalau tidak, sebulan sekali pun tak tengok anak baca Quran. Saya sebut saya lah tu. Hari kita tak mengajak kesel-kesel macam ni, sibuk bawa tengok tu dia macam tak alih-alih lagi pada itu, juzuk 1 baru 2 muka sebulan, baru 2 muka, mengaji apa? Kalau hari-hari menghadap macam mana? Tahu satu. Kalau orang yang faham ni macam mana? Kena PKPD tu, alhamdulillah, tak gaduh pergi luar merayau apa, duduk rumah susun anak isteri bagi jalan betul. Ada orang macam tu. Ada orang tak PKPD ni menderita nak apa. Bila aku cek makan, aku nak makan apa? Aku nak makan pasir. Dengan sebab tu pergi merompak lah, pergi mencuri lah, pergi curi sekerat orang, pergi ambil sekawit orang. Jadi balas tu pula. Macam-macam. Di tangan hidup macam-macam. Tak sama. Jadi siapa yang boleh lawan hawa nafsu,
Pergi pada jalan Allah Ta'ala, dan step dia pergi betul. Jalan pertama dia mesti dengan taubat, lepas tu nanti ilmu. Mesti. Orang macam ni saja berjaya. Syarat Quran kalau sebut sekali lalu, dengan apa dia nak sebut ni, kata Allah Ta'ala, innal insana lafi khusr. Kata Allah Ta'ala, manusia ni semua asal dia rugi semua. Jadi umumnya manusia semua rugi. Konten asal apa? Rugi semua manusia. Manusia ni semua kalau boleh, semua dalam keadaan rugi. Kalau boleh, semua dalam keadaan rugi. Illa, ni ya, yang dikecualikan. Illa allazina amanu, iman tu. Hati dia ada hubungan dengan Allah Ta'ala. Ni je. Satu. Siapa lagi? Iman saja tak cukup. Wa amilus solihat. Kalau ada amal soleh, kena faham. Amal soleh mesti dasar dia iman. Kena cari jalan macam mana nak ada iman. Supaya amal soleh, kita aja asal amal soleh, tapi hati tak soleh lagi. Yang tukut bahasa dia. Iman tak ada. Rupanya amal soleh ni, rupa amal soleh, tapi tak soleh. Pasal apa? Syarat besar nak soleh, mesti ada iman. Syarat besar nak soleh, mesti ada iman. Ni ya. Amal soleh, sedekah boleh, sembahyang boleh, Jumaat boleh, pakai tutup aurat boleh, pakai tudung boleh lah. Tapi atas nama amal, memang ada nama amal soleh. Tapi dah soleh ke? Soleh bukan tengok tentang amal zahir. Soleh besar tengok tentang iman. Kena nak Allah Ta'ala. Buat tu adakah di atas hati kita sedar ke Allah Ta'ala, bermatlamatkan dia, dan hati kita sedar pasal nak mencontohi, junjung, ikut perintah dan tujuh ajar Nabi SAW. Adakah macam tu? Yang tu baru istilah iman soleh, baru jadi amal soleh. Kalau iman tak ada, amal ada, tu yang fasik. Maksud apa? Iman soleh tak ada. Ada amal yang rupa amal soleh ada, tapi iman tak ada. Jadi kena generate iman lah dulu. Generate iman ni lah yang kita akan bicara situ, insyaAllah. Memang ni nak fokus itu. Pasal beriman tu lah antara yang susah. Yang tu yang atas nama Minhajul Abidin ni, kita tasawuf. Pasal apa ni? Kitab nak bimbing hati sanubari, nak hidupkan hati ke Allah Ta'ala, supaya Allah dikenali. Allah ni always in my memory. Yang tu kot bahasa dia. Sedar ke Allah Ta'ala, siang malam, pagi petang pagi kan. Ingat dia, tauhid kan dia, sedar dia. Sedar ni Allah punya nikmat dia bagi. Alhamdulillah. Baik, oleh itu, inilah satu perkara yang amat penting apabila hamba itu berkeadaan lemah. Demi Allah, perkara yang sukar amat, dan kesukaran itu bukan kepalang. Jadi kita dalam keadaan lemah, susah. Jadi apa jalan? Dengar. Ni pun pesan-pesan Tok Guru. Apa dia? Banyaklah mohon pada Allah Ta'ala dan doa dia. Itu tak ada jalan lain. Yang tu juga sebenarnya adalah jalan pertama kita untuk kita belajar hidupkan hati dan rasa bergantung dengan ilahi. Ni ya. Kena sedar kita lemah. Kalau kita dah rasa kita gagah, try nak gagah mana kita. Baca Quran sehari 5 juzuk boleh? 5 juzuk. 5 muka pun belum tentu. 5 muka, 5 baris pun belum. Iya. Selawat sehari 3,000. 3,300 pun tak boleh. 30 pun tak ada. Sabit dalam tahiyat yang jadi rukun. Kalau tak ada dalam tahiyat akhir, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, mapuh tak baca selawat. Sampai 100 kita. Sabit di fardu atas kita selawat. Tu pun lali, ya Allah salli ala Sayyidina Muhammad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ala Sayyidina Muhammad. Barik ala Sayyidina Muhammad. Yang dekat kami nama kita. Sallallahu. Itu ya amal soleh dah. Nampak? Huduhnya amal soleh dah ni. Jadi nak sebut macam mana ni? Cari jalan. Jadi jalan pertama macam mana? Hidupkan hati, bagi rasa pergantungan diri kepada ilahi. Ya Allah, lemahnya hati aku, memang banyak tak hidup. Macam mana aku nak boleh zikir kamu, ingat kamu? Mula menyusun diri untuk cari jalan ke ilahi. Antara proses dia tu main mengaji ke? Mengaji. Pasal kena bimbing kan? Saya sendiri kena bimbing. Walaupun dah tu sudut ada benda saya bimbing orang, saya sendiri kena bimbing lagi. Tak ada lah saya duduk macam ni. Oh ustaz apalah, terror lah. Dengar saya sebut, pelotokmu terror. Boh itu nah. Terror apa?
Lagi usaha saya untuk saya betul diri, lagi cabaran besar kena kat saya. Saya sebut macam tu pada anak aku kan. Apa ustaznya benda besar? Saya cerita lagi, kau tak telan kot kan. Cukup saya sebut itu pada anak. Kau tanya saya jawab lain Terus. Maka oleh yang demikian itulah sedikit orang yang menuju ke arah jalan ini ibadat. Sudahlah begitu, sedikit pula lagi jarang kedapatan orang yang menuju ke arah ini sebagai orang-orang yang menjalaninya sungguh-sungguh. Dengar tu. Orang yang nak sungguh-sungguh jalan Allah Ta'ala ni memang sikit. Dah lah nak pergi jalan Allah Ta'ala, nak bersungguh tu memang payah. Saya duduk pondok kan, nak kata apa, pelajar pondok ni yang jumpa di depan mata saya, keluar masuk ni, kalau kira ni 20,000 ada. Wih, banyak tu ada. Tak ada nak kenal semua tu. Ada yang main pagi, petang kelik lah. Ada tengah tu ada. Mak dia main hantar pagi, mak dia tengah nak balik rumah, singgah lah rumah mak menakan, pak menakan, saudara mara dia. Anak dia lagi kelik tunggu di rumah dah. Balik-balik mak dia jawab, mau balik dah. Ada pelajar kilat sepantas itu. Ada yang nak boleh kena samun. Apa dia? Kena pergi ngajar ni. Itu bapak meninggal, mak meninggal. Itu bapak lumpuh, kena tolong bapak. Kadang-kadang masalah ke bapak, kadang-kadang masalah kat dia. Elok ngaji, cetok dapat panggilan masuk universiti, tinggal pondok, pergi sana. Tuan cabaran banyak weh. Orang yang nak bersungguh-sungguh tu bukan senang. Ada yang duduk lama pondok, dah tak ngaji pula, duk kira makan tidur pula. Macam tu lah. Ya. Okey, terus. Kemudian sedikit benar bilangan orang yang menjalaninya itu terhitung orang yang sampai kepada tujuan. Itu orang suku. Yang sampai betul-betul tujuan. Nak saya sebut. Orang yang masuk merasa tahfiz. Contohlah kita sebut hafiz. Yang betul-betul hafiz 30 juzuk, sampai lah ni pun hafiz lagi. Berapa orang? Teh bila-bila awal. Sebut. Sambung ayat lah. Saya jawab. Wattur wa kitabim mastur fi raqim mansyur wal baitil ma'mur was saqfil marfu'. Ulang sambung. Hafiz. Kata dia ustaz 10 tahun dah tak baca Quran. Hafiz tu. Syahadah tu. Sorry saya sebut tak masalah, sorry Yang tak biasa baca Quran tu sadar sembang lah. Apa dia tu ustaz weh? Tak sedar apa. Ni kata dia, macam saya tak pernah dengar ayat Quran ni, padahal ni dulu dalam hafalan saya ustaz. Allah, sebut sebab kau. Kita sampai macam tu. Ada orang memang dulu duk hafal Quran ni. Mai lah ni nak baca Quran kaku, nak baca orang tak boleh. Nak baca orang tak boleh. Pasal apa? Dah tak duduk dah di mulut. Tu kata, nak sebut tahu mana? Berapa orang yang betul-betul sampai kepada matlamat, sampai tujuan, sampai destinasi dia. Dah sampai destinasi pula, lepas lah. Dah, dia sentiasa macam tu. Dengar saya sebut. Tu yang Imam Asy-Syafi'i, kalau tuan-tuan pernah dengar riwayat. Macam mana amalan Quran ya? Satu hari 30 juzuk. Satu hari berapa? Bukan 30 muka. Bukan juzuk 30. Satu hari, satu malam 30 juzuk Quran. Bulan Ramadan 2 kali khatam. Siang sekali khatam, malam sekali khatam. Malam tu pun khatam dalam tarawih dia. Ada yang kata bukan dalam tarawih, dalam sembahyang antara isyak dengan maghrib tu. Macam mana dia ngulang? Mereka ni bukan manusia biasa tuan, luar biasa dah. Orang Ta'ala bagi karamah yang kita pelik. Memang pelik. Maksud apa? Dia bukan orang biasa dah. Dia ahlullah, ahlul Quran. Orang macam ni kita dapat syafaat esok. Siapa? Dia bukan orang biasa, bukan macam saya. Dia bukan sembarang orang lah kan. Pasal apa? Memang luar biasa. Kita macam mana? Setahun Quran tak khatam-khatam lagi. Ada yang semua hidup tak biasa khatam Quran. Bayar nak kita punya tahap macam mana? Jauh. Nak sebut tahu mana? Kalau orang dah sampai ni, bukan sampai tu dah bebas lah aku. Jaga ada orang faham macam tu. Bila dah sampai ngaji hakikat, hakikat syariat, makrifat, tarikat, bohbi bahasa itu. Saja saya guna bahasa-bahasa mereka tu kan. Macam mana? Saya dah bebas. Ni syariat hampa orang zahir. Ni aku syariat orang hakikat. Hamba tak sampai, aku sampai lah. Macam sekali.
Ada orang sampai macam tu. Konon nak sampai tujuan, dalam duk tu buat sesat lagi. Jaga. Tu yang kata, kalau mu nak lagi besar pangkat, mu kena tipu pun, dia iblis dia main hantar hak pangkat general besar-besar tu. Dia tak panggil hantar private ni. Kat kita ni dia tak payah hantar apa. Dia bagi handset pergi lah. Dia bagi enjoy lah. Enjoy lah habis lah. Ikut lah. Dia tak payah hantar askar dia payah-payah. Askar dia semua relax, gemuk-gemuk semua. Terus. Dan beroleh kemenangan dengan tujuan itu, mereka itu orang-orang yang tercapai ialah disanjung, yang telah dipilih oleh Allah kepada mereka untuk mengenalnya, mencintainya. Mudah-mudahan ditunjuki oleh Allah kepada mereka Amin ya jalan yang Allah. benar dengan taufik dan pemeliharaannya. Kemudian apalah kiranya dipersampaikan mereka dengan limpah kurnia Allah kepada keredaannya dan mendiami syurganya. Amin ya rabbal alamin. Jadi dia nak sebut ni, kalau orang yang memang dapat kemenangan ni, cuma ada keyword yang dia sebut itu, benda besarnya ni. Mereka ni ialah orang yang disanjung oleh Allah Ta'ala, yang telah dipilih oleh Allah Ta'ala kepada mereka untuk mengenalnya dan mencintainya. Itu dia keyword besar. Di jalan kita untuk sampai Allah Ta'ala apa? Kenal. Satu mula-mula saya sebut kat tuan-tuan apa yang Quran, kita mesti kena dapat satu explanation jelas siapa Allah Ta'ala, baru kita boleh faham nanti Allah Ta'ala siapa, makhluk ni siapa, antara makhluk tu kita. Bahkan bukan saja kita makhluk, semua makhluk ni selain Allah Ta'ala makhluk semua. Faham kita maksud la ilaha illallah tu makhluk, kita kena letak tempat makhluk betul-betul. Baru kita akan boleh istilahnya mengenal Allah Ta'ala siapa, dan kita boleh mencintai Allah Ta'ala. Dan cinta Allah Ta'ala adalah cinta yang paling tinggi sekali. Cinta, nak sebut macam mana, kemuncak cinta kita kepada Allah Ta'ala. Saya pun boleh sebut ya tuan-tuan, saya tak sampai lagi tahap tu. Tapi nisbah saya mengaji, tu guru ajar ilmu yang dia bagi, memang ada dah informasi tu kan. Dan saya tahu apa jalan saya patutnya saya kena buat. Tapi di atas kata kena banyak duduk bersahabat, berguru dengan nasihat, duduk lagi kem tarbiyah, diasuh, dibimbing, perlu daripada pantauan guru. Di samping apa tugasan kita yang kena selesai, yang kena buat ni, memang kalau dengan ilmu yang ada, kita kena faham yang ni tahap yang kita kena bagi sampai. Bila tak sampai itulah nak faham macam ni, ya Allah, tu yang kena banyak munajat, doa, mengharap. Kalau tak sampai pun destinasi, kita dalam keadaan sentiasa memohon daripada ilahi, ada ta'aluk di hati, rasa keberhajatan diri, hanya mohon dan Allah Ta'ala saja yang boleh beri. Itu kita punya keadaan 24 jam macam tu. Kalau kita tak faham mana kita punya destinasi, apa yang kita nak pernah pelajari dan apa yang kita kena capai setiap hari, kita tak ada matlamat hidup lah. Tak tahu nak pergi mana ni, nak buat apa ni. Semayang 5 waktu okey lah, tu pun ada ramai yang tak semayang, aku mujur lagi. Nampak? Dia tak rasalah apa yang sepatutnya dia nak mengharap daripada Allah Ta'ala, apatah lagi nak ada perasaan nak mencintai Allah Ta'ala. Memang tak boleh dah. Kalau kita faham siapa Allah Ta'ala, walaupun tak ada perasaan cinta lagi, duk sentiasa, ya Allah, Allah, macam mana ni? Duk risau dengan pencapaian diri, siapa? Duk tak boleh capai lagi apa yang sepatutnya dicapai. Sikit kalau saya buat bandingan tuan, kita ke jalan Allah Ta'ala ni, macam kalau kita lah kat dunia ni, kita katalah kita ada satu pencapaian, aku nak duduk rumah sendiri, tak payah sewa lagi, aku ada tanah sendiri, rumah sendiri, kereta sendiri, ada anak isteri, contohlah kan, ada perniagaan sendiri, boleh berdikari, tak harap dengan orang dah. Kalau PKP 10 tahun pun aku boleh hidup lagi. Contoh lah. Selagi tak capai pencapaian diri tu macam mana? Ya Allah, ya Allah, murahkan rezeki aku, ya Allah, bagilah aku bisnes berjaya. Betul tak? Macam tu tak? Maksud apa? Kita rasa tu melamat-lamat dah. Kita ada target besar tau. Yang tu tak payah ajar, iblis ajar siap dah. Boh begitu. Tak iblis pun nafsu ajar dah. Tak payah nafsu, keliling kita mengajar benda tu. Tengok orang ni ada rumah dia kau besar, kau besar lagi. Bini baru meninggal sebulan dah tukar baru. Aku hak lama pun tak selesai lagi, dia dah tukar baru. Dia jadi
Kereta, oh, dia matlamat dia tak capai. Dia duduk sentiasa minta, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Tapi bukan nak minta dia punya hubungan dengan Allah Ta'ala. Duk minta pencapaian dunia tu. Nak sebut tu mana? Kalau kita ke dunia kita faham itu pencapaian, ke jalan Allah Ta'ala ni, kalau kita faham apa dia pencapaian nak kena capai ke Allah Ta'ala ni, walaupun kita tak capai lagi, mengharap tu, ya Allah, aku hari ni zikir aku tak cukup, selawat aku tak cukup, aku sedar kamu ni berapa minit ni, sembahyang pun duduk lalai, ngantuk letih tu, ya Allah ampunkanlah aku, Allahu ghfir lana rabbana zalamna anfusana rabbana zalamna anfusana. Hari-hari cuba lagi, usaha lagi. Memang sentiasa ada usaha. Nak bagi sampai sepatutnya apa usaha kena buat harian, istiqamah, terus tahu apa kedudukan nak bagi capai. Kalau saya sebut tadi, pencapaian hamba tu macam mana? Kalau dalam kitab kita ni last kali disebut aqabatul hamdi wa syukri. Tak ada benda yang kita akan istilahnya mengeluh dengan Allah Ta'ala, sakit pun seronok, syukur. Makan pasir pun suka, apatah lagi kalau makan nasi. Sakit pun seronok, apatah lagi sihat. Bodoh pun akan seronok. Uish, bodoh pun seronok. Gaji kena bagi lebih kan. Apatah lagi pandai. Bodoh seronok tak mana? Mujurlah bodoh tak pandai bertukang. Kalau tidak gaduh ambil kontrak. Tu contoh kan. Panjang dekat nak syarah tu. Tapi nak kata ada ilmu dia nak kena mengaji tu, nak kata macam mana nak bagi duduk, tak ada masa langsung untuk lalai leka, nak berkeluh kesah, nak angan-angan, tak ada. Bila-bila pun alhamdulillah. Tapi saya sebut tu kod tinggi sangat lah, kod kita tu lah tak sampai duduk tahap tu. Nisbah kita faham perjalanan, kalau tahu insyaAllah boleh susun. Jadi kita belajar ni, peluang yang ada ni sebulan 2 kali dengan nisbah baca kitab, insyaAllah sampai tempat dia, apa yang sepatutnya kena susun, kena buat tu, cuba kita susun, tengok muhasabah diri apa yang tak ada lagi, untuk bagi ada amal kendiri. Zikir dia, selawat dia, istighfar dia, baca Quran dia, mesti bagi susun tu. Antaranya sepanjang jemaah dia, hadir mengaji dia, mesti kena ada jadual yang istiqamah, bahasa yang sama. Nanti kena ada sampai tempat dia, saya akan cerita nanti apa dia objektif kita punya kehidupan, nak sampai ke mana, apa tahap nak cari, sekurang-kurang jadi hamba macam ni. Kalau kita faham tu nanti, insya-Allah kita tahu apa kerja nak buat setiap hari, insya-Allah. Walaupun kita belum boleh capai. Saya ni kalau nak kata macam ni, harian saya pun saya kata saya gagal lagi. Tuan-tuan tak apalah, wali-wali lah. Harian saya pun kata, ya Allah, gagal aku. Saya sebut banyak lah contoh dalam semayangnya pun. Kita semayang, sunat pun ada. Tapi semayang, Allah tahulah nilai kita semayang macam mana. Bukan tak reti langsung nak buat macam mana, tapi tak boleh. Fokus, lari. Itu lagi macam mana? Memang jalan dia, luar semayang pun kena ingat Allah. Buat juga apa yang boleh. Tapi buat lari. Kena usaha bagi buat. Siapa? Ni pencapaian nak kena capai. Dalam masa yang sama, minta kat dia, muhasabah banyak. Ya Allah, aku banyak zalim lagi diri aku. Ampunkanlah aku. Waghfir lana Allahumma anta rabbi. La ilaha illa anta khalaqtani. Ana abduka. Rabbana zalamna subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Baca selawat banyak, zikir banyak, Quran banyak. Mana amalan yang boleh susun, insya-Allah. Kira dulu gitu. Terus ni. Marilah kita bersama-sama memohon kehadrat Allah yang maha tinggi sebutannya, kira apalah dijadikan kami dan kamu dari golongan mereka yang beroleh kejayaan dengan limpah rahmat-Nya. Okey, situ dulu kita. Mudah-mudahan apa yang didoa tu dapat semua kita. Sambung nanti sebenarnya manakala dia akan sambung, dia akan nak cerita jalan kita. Nak mula masuk nanti satu persatu dia nak bagi penjelasan macam mana nak menjalani perjalanan hamba ni. Wallahu a'lam. Soalan kalau ada. Bismillahirrahmanirrahim.
Allahumma nawwir qulubana min nur hidayatika kama nawwartal arda min nur syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa sallim tasliman ala jami'il anbiya'i wal mursalin walhamdulillah.